Viral dekat sosial media tentang isu bankrupt Genting Hong Kong. Jadi kecoh sebab 3 bank di Malaysia dikatakan beri pinjaman sampai 2.5 bilion tanpa cagaran. Inilah sebabnya penting kita cek dulu hutang syarikat sebelum kita nak mula melabur. Jadi dalam video kali ini, saya nak ringkaskan isu tu dan pengajaran yang kita boleh ambil sebagai seorang pelabur. So, apa sebenarnya yang berlaku? Assalamualaikum, saya Helmi. Genting Hong Kong memohon bantuan mahkamah untuk melantik penyelesai sementara ataupun provisional liquidator sebab mereka memang dah buntu nak cari penyelesaian untuk berunding dengan pengutang dan juga stakeholder. Genting Hong Kong memfailkan pembubaran syarikat sebab gagal bayar pinjaman. Maknanya bankrupt lah tu. 3 bank kat Malaysia ni iaitu Maybank, CIMB dan RHB dinamakan sebagai antara pemiutang yang tidak bercagar kepada Genting Hong Kong dengan gabungan pinjaman sebanyak 600 juta USD ataupun 2.5 bilion ringgit Malaysia. Tak bercagar ni maknanya tak ada jaminan lah. Jadi pinjaman tu tidak disandarkan pada mana-mana sebarang aset. Bila syarikat tak boleh bayar macam dalam kes ni, mahkamah je satu-satunya penyelesaian untuk tarik aset syarikat supaya boleh cover loan. Walaupun saya kupas isu Genting Hong Kong, kena ingat, saham ni sebenarnya tak patut syariah. Tetapi yang penting, kita ambil iktibar, ambil pengajaran daripada isu kes ni. Jadi macam mana syarikat besar macam ni boleh bankrupt? Memanglah syarikat tu besar. Betul, memang besar. Tapi kalau kewangannya tak bagus, tetap boleh bankrupt. Isu dekat sini sebab hutang terlampau tinggi, melebihi tahap aset syarikat. Ditambah pula dengan bisnes mereka yang terjejas teruk akibat pandemik, jadi syarikat dah tak ada lagi punca pendapatan. Jadi Genting Hong Kong ni adalah syarikat yang terlibat dalam bisnes kapal pelayaran mewah ataupun cruise. Jadi bila sempadan semua negara dah tutup, kapal dah tak boleh nak berlayar. Jadi kat situlah mereka start. Tiket pun tak terjual sebab orang dah tak boleh nak travel kan. So isu bankrupt ni dia bermula apabila Genting Hong Kong memfailkan petisyen pembubaran anak syarikatnya di Jerman iaitu WV Werften sebab tak mampu lagi nak bayar hutang sebanyak USD 2.8 bilion. WV Werften ni ialah syarikat yang membuat kapal untuk Genting Hong Kong. Bilionaire Lim Kok Teh, bekas pengerusi Genting Hong Kong, menuduh kerajaan Jerman tidak tepati janji untuk nak berikan kredit sebanyak USD 620 juta kepada MV Werften bagi meneruskan kerja pembinaan kapal untuk syarikat. Lim Kok Teh juga berkata, jika semua pihak yang terlibat betul-betul ikut perjanjian asal, memang Genting Hong Kong dapat diselamatkan. Akibatnya, saham 2 kumpulan Genting di Bursa Malaysia iaitu Genting Berhad dan Genting Malaysia turut jatuh. Terkena tempias jualan saham Genting Hong Kong dekat Bursa Hong Kong. Walaupun dalam kumpulan yang sama, kumpulan Genting di Malaysia sebenarnya tak mempunyai pegangan bersilang ataupun cross shareholding dengan Genting Hong Kong. Jadi persamaan ketiga-tiga syarikat ini hanyalah Lim Kok Teh sebagai pemegang saham. Genting Hong Kong bankrupt pun ia tak jejaskan bisnes Genting di Malaysia. Apa yang menjadi kebimbangan adalah sama ada yang pertama, kumpulan Genting di Malaysia perlu menjamin Genting Hong Kong, ialah mereka kan sister company. Ataupun yang kedua, kesan bankrupt ni kepada bank-bank di Malaysia yang memberikan pinjaman. Soalannya, kita ni ada kaitan tak? Mungkin tidak secara langsung, tetapi pemegang saham terbesar bagi ketiga-tiga bank yang memberikan pinjaman kepada Genting Hong Kong ni adalah untuk Maybank, PNB 47%, ASB 34%, KWSP 14%. Bagi RHB pula, KWSP 42%, PNB 7.38%, ASB 4.77%. Bagi CIMB, Khazanah Nasional 25%, KWSP 15.18%, PNB 11.7%. Nampak tak? Jadi bila ada pinjaman yang default, income bank pun turut terjejas. Bila income terjejas, ia boleh mengurangkan jumlah pembayaran dividen oleh bank kepada pemegang saham. Akhirnya, orang ramai yang mengharapkan dividen ASB ataupun KWSP ni setiap hujung tahun, makin sikit pula mereka akan dapat. Ditambah pula, lebih 80% pencarum yang beragama Islam masih lagi berada dalam simpanan konvensional KWSP ni. Okey. Sebelum saya sampaikan pengajaran dalam video kali ini, jangan lupa tekan subscribe dan klik butang notification supaya anda tak miss out perkongsian akan datang. Pengajaran yang kita boleh ambil dalam isu ni sebenarnya, yang pertama, jangan melabur dalam syarikat dengan jumlah hutang yang tinggi. Besar risikonya. Okay? Even syarikat besar pun boleh lingkup disebabkan hutang. Berhutang tu boleh, tapi kena pastikan aset syarikat
jauh lebih daripada hutang tersebut. Kalau anda tahu kat mana nak tengok jumlah hutang ni, sebenarnya ada dalam laporan tahunan syarikat. Awal lagi anda dah boleh kesan red flag dari segi kewangan syarikat. Semua ni saya ajar dalam kelas saya. Okey, yang kedua, untuk pencarum KWSP yang beragama Islam, segerakanlah bertukar kepada simpanan syariah KWSP. Tak perlu kita pening nak sucikan dividen yang kita terima. Alright, setakat tu sahaja daripada saya. Seperti biasa, suka saya ingatkan, segala perkongsian adalah untuk tujuan pembelajaran sahaja. Ingat bukan recommendation untuk beli ataupun jual saham-saham yang mana-mana yang terlibat. Okey, cuba komen apa pandangan anda terhadap isu ni. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum dan stay safe guys.